ke sana. Chorus. Kita berlupa harta yang nak dibawa, amalan seharian itu yang pasti harus di hati. Sudah terlewat bila tubuh terbujur kaku, tidak berfungsi di saat itulah terlihat semua di mana tempat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan-tuan yang masih lagi sudi setia dengan channel ini, The Indonesian, sebuah channel yang baru yang membincangkan tentang isu sejarah, isu pemikiran, isu-isu kontemporari, lagu, hiburan, agama, apa benda lah yang saya terfikir nak cerita lah ni channel peribadi yang saya uruskan sendiri. Kali ini tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan berkongsi satu kisah, satu watak yang mungkin generasi hari ni kenal. Dan nenek moyang kita dulu juga kenal, tetapi figure yang lain tetapi berkongsi kisah yang sama. Satu kisah, satu figure yang kalau generasi muda hari ni akan refer sebagai satu watak yang dalam filem terbitan Marvel, filem Thor, satu watak yang bernama Loki. Loki ni memang terkenal lah, dia king of tricks kan. Dia pandai buat magic, dia pandai memperdaya. Yang selalu kena dengan dia ni, selalu kena scam dengan dia ni, abang dia lah Thor. Dalam filem Thor yang pertama tu diceritakan bagaimana Loki ni dia dengan Thor, dengan kawan-kawan Thor ni pergi ke Jotunheim, sebuah planet orang jahat, planet setan kan, untuk nak pergi lawan dengan mereka tu. Dan bila berlaku pergaduhan ketika itu, masa salah seorang setan daripada Jotunheim tu tikam Loki, badan dia naik macam hijau tau. Seolah-olah hijau tu adalah sesuatu yang sama dengan darah yang ada pada setan-setan daripada raksasa Jotunheim ni, membuatkan Loki rasa pelik. Kenapa aku punya dalam badan aku ni macam sama dengan makhluk-makhluk jahat tu kan? Maka bila lama-lama dia kaji, rupanya ada sesuatu yang tersembunyi, rahsia tersembunyi yang disimpan oleh Allfather Odin itu, ayah Thor tu kan. Maka cerita tu berlangsung panjang lah, saya tak mau cerita tu lah. Maksudnya cerita tu berlangsung panjang sampai Thor dibuang ke bumi dan sebagainya. Tapi masa tu Loki dijumpa dengan Odin, bapak Thor, bapak dia juga ni. Dia kata, saya ni sebenarnya siapa? Maka kata Odin, you are my son, awak anak ayah. Maka Loki kata, tipu kan, saya dah rasa pelik ni, siapa sebenarnya saya ni? Akhirnya Odin ceritalah, sebenarnya masa muda-muda dulu saya duduk berperang dengan banyak planet, sampailah saya pergi ke planet Jotunheim itu, planet raksasa ni lah. Saya bunuh habis semua. Saya masuk ke istana. Nama ketua tu saya tak tahu apa nama ketua dia tu. Nama apa? Tak kira. Nama ketua dia tu kan, planet Jotunheim tu. Kemudian saya masuk ke istana dia, saya nampak satu baby kecil. Maka saya ambil baby tu, buat balik ke istana saya. Dan saya jadikan anak angkat saya, dan saya bela dia sampai besar. Dan itulah awak, Loki. Rupanya Loki ni anak ketua dekat planet Jotunheim itu. Maka Loki ni begitu marah lah kan. Dia marah, kenapa lah saya tak tahu benda ni. Dan dia berlalu lah plotnya macam tu sampai habis. Rupanya kisah Loki ni, dia ada di dalam siri sejarah Melayu. Cuma dalam sejarah Melayu tak sebut Loki lah. Saya tak katalah sejarah Melayu tiru yang tu, tak boleh lah. Sejarah yang akan saya ceritakan ni berlaku dalam kurun ke-17. Kurun ke-16, kurun ke-17. Awal kurun ke-17. Adalah persamaan itu yang boleh saya nak kongsikan hari ini. Saya nak petik ada sedikit kesamaan itu yang mudah-mudahan kita dapat juga pengajaran sejarah di alam Melayu kita ini. Kisah tentang Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam yang memerintah kerajaan Aceh Darussalam dalam tahun 1607 sampai 1636 kalau saya tak silap, ataupun lebih sikit. Tapi era awal kurun ke-17. Sultan Iskandar Muda ni satu tokoh yang begitu hebat,
yang merupakan raja yang agung dalam Empayar Melayu. Siapa tak kenal Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam yang berjaya menewaskan Portugis di bumi Malaka ketika itu. Mengutus suratnya kepada Ratu Elizabeth, Queen di England, dengan mengatakan keperkasaan dan kekuasaannya di alam Melayu yang berjaya menawarkan, orang utara kata bagi tawar ataupun membatalkan sihir-sihir ataupun santau-santau yang musuh-musuh politik cuba kenalkan kepada dia. Dicontohkan dalam kitab-kitab sejarah dulu bagaimana mereka bubuh racun dalam air dia nak suruh dia minum, bila dia pegang pecah cawan. Maknanya Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam ini bukan sekadar sultan yang perkasa dalam ilmu persilatan, mahir dalam ilmu undang-undang dan kepemimpinan, dia juga seorang yang warak dan alim dalam ilmu agama. Dia sepanjang era dia dan anak dia ini ada 4 tokoh ulama yang besar yang wujud dalam alam Melayu yang tuan-tuan pun kenal, seperti mana Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Samsuddin Al-Samatrani, kemudian Syekh Nuruddin Ar-Raniri, Syekh Abdul Rauf Simkel. Ini 4 tokoh mufti yang besar yang hidup antara era dia dan anaknya ini yang semua orang kenal sampai hari ini. Keempat tokoh agamawan ini. Maka ini menunjukkan kepada kita bagaimana kebesaran kekuasaan kerajaan Aceh Darussalam yang diperintah oleh Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam ini. Dan masjid Baitur Rahman yang ada sampai hari ini itu, yang kisah tsunami itu, adalah dibina asalnya oleh Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam. Kisahnya bagaimana Aceh Darussalam menjadi sebuah kerajaan yang begitu besar. Saya nak petik daripada kitab Bustanus Salatin karangan Syekh Nuruddin Ar-Raniri, ketika mana menceritakan tentang Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam. Syekh Nuruddin Ar-Raniri menceritakan, kalau tuan-tuan baca dalam kitab Bustanus Salatin itu, saya dah baca, dia cerita tentang seorang raja tau. Bila dia cerita tentang raja Ahmad, Sultan Perak, Sultan Pahang, dia cerita tentang negeri-negeri di Delhi, di Demak dan sebagainya. Tapi bila masuk part dekat Sultan Mahkota Alam, saya ingat lagi antara part yang menarik yang diceritakan oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri dalam Bustanus Salatin. Tak silap saya, memang saya silap, muka surat dia tak main tadi duk bayang. Tapi Syekh Nuruddin Ar-Raniri menyebutkan bila menceritakan tentang munculnya Sultan Iskandar Muda, ayat yang digunakan oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri itu begitu hebat. Syekh Nuruddin Ar-Raniri memulakan orang kata perenggan. Bila menceritakan tentang Sultan Iskandar Muda, dia menyebutkan tentang kemudian dari itu kerajaan Sultan Raja Iskandar Muda Johan berdaulat pada hari Arba'a 6 hari bulan Zulhijjah. Ia ialah seorang yang johan pahlawan lagi perkasa dan bijaksana pada segala barang perkataannya dan haibat pada segala kelakuannya. Dan terlalu elok sikapnya, ialah yang termasyhur namanya pada segala negeri dan beberapa negeri yang besar-besar ditaklukkannya. Pertama, negeri Delhi pada tatkala hijrah 1020 tahun. Kemudian dari itu maka ia kalahlah Johor pada tatkala hijrah 1022 tahun. Kemudian dari itu berangkat ke Bentan pada tatkala hijrah 1023 tahun. Pada ketika itu tertawan daripada anak menantu Waizuri dan beberapa daripada kapal dan gharab dan ghali. Terlalu amat beberapa banyak petinggi mati terbunuh dan tertawan tatkala perang di Baning. Kemudian dari itu maka baginda menaklukkan negeri Pahang pada tatkala hijrah 1026 tahun. Adapun menaklukkan negeri Pahang itu adalah di dalamnya hikmat Allah Ta'ala yang terlalu ajaib. Dia mengatakan di dalam Bustanus Salatin, Sultan Iskandar Muda ni takluk satu negeri. Negeri yang diserang tu negeri Islam. Negeri Islam. Saya pernah sebut dah sebelum ni. Ini antara modus operandi yang dibuat oleh raja-raja Islam yang Allah Ta'ala takdirkan menjadi pemerintah di dalam rantau itu. Saya bagi contoh. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika mana dia dapat Mesir, dia memerintah Mesir, dia mengajak raja-raja Islam di sekeliling Mesir itu, raja-raja Arab Islam yang ketika itu yang berada di sekeliling itu, untuk bersama-sama kita bergabung ramai-ramai, kita pergi usir Kristian keluar daripada Baitul Maqdis. Sebab dalam perang salib pertama, Kristian 1099 masih Kristian masuk Baitul Maqdis. Dalam era itu orang Islam keliling tu ramai.
Kristen Frank sikit saja di Baitul Maqdis. Maka kata Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, jomlah kita ramai-ramai pergi serang Baitul Maqdis, usir orang Kristen keluar. Tapi masa tu raja-raja Arab Islam tak mau. Masing-masing simpan kekayaan masing-masing. Masing-masing fikir, biarlah Baitul Maqdis, aku okey kat sini. Yang penting kerajaan aku tak terusik. Maka dengan tekad itu, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dia geram, dia serang dulu negara-negara Islam ni. Dia serang negara Islam dan rakyat-rakyat itu ditaklukkan di bawahnya. Jadi kuat kerajaan Ayyubiyah, barulah dia serang Kristian. Bermaksud dia serang itu bukan dalam manifestasi nak berpecah sesama Islam, tetapi penyerangannya itu adalah untuk menyatukan sesama Islam. Itu berbeza. So kita jangan salah faham. Kenapa Sultan Salahuddin serang negara Islam? Yes, dia serang sebab dia nak jatuhkan pemerintah yang dihinggapi penyakit wahan itu. Penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia dan takutkan mati. Maka Sultan Salahuddin menjatuhkan pemerintah ini, rakyat-rakyat mereka itu dimasukkan di bawahnya pemerintahan Ayyubiyah yang besar, maka diseranglah Kristian di Baitul Maqdis dan akhirnya dapat kemenangan. Modus operandi yang samalah yang dibuat oleh Sultan Iskandar Muda mahkota alam. Sultan Iskandar Muda. Kalau dalam Syekh Nuruddin Ar-Raniri disebut Sultan Iskandar Muda Johan Berdaulat. Itu gelaran dia. Mahkota alam saya pernah sebut dalam episod sebelum ini. Kenapa seseorang raja itu dapat gelaran mahkota alam? Sebab nak menunjukkan betapa tingginya keilmuannya sehingga kan dapat menundukkan manusia, jin, bunian, segala ulama, segala orang dagang, segala orang silat. Dia masters all areas of expertise, maka dia dapat mahkota alam punya gelaran tu. Bukan semua sultan dapat. Maka tuan-tuan, bila Melaka tewas ke tangan Portugis pada tahun 1511. Antara yang awal bangkit minta agar orang Melayu ni berjuang lawan usir Portugis keluar, antaranya kerajaan-kerajaan di Jawa lah, termasuk Aceh. Sebab tu kita baca pantun, andai roboh kota Melaka, papan di Jawa kami dirikan, andai sungguh bagai dikata jasad dan nyawa kami serahkan. Memang kerajaan-kerajaan daripada Jawa, Aceh menyerang Portugis di Melaka. Antara yang terlibat adalah Sultan Iskandar Muda. Malangnya ketika itu, pedih tetapi kita kena sebut dan mengaku, raja-raja Melayu yang ada di sekitar ketika itu, Kesultanan Johor, Kesultanan Pahang, Kesultanan Deli tak silap saya, dan Bentan, mereka memilih untuk menyokong Portugis di Melaka. How come kerajaan Islam semenanjung ketika itu 3-4 kerajaan yang memilih untuk defend Portugis di Melaka? Mungkin kerana mereka rasa lebih selamat, tak tahulah, tapi itu yang membuatkan Sultan Iskandar Muda rasa macam, apa ni? Jomlah kita ramai-ramai satu Islam, sama-sama Islam, kita serang Portugis, halau dia keluar daripada Melaka, negara yang kita sayang berdaulat ini. Tetapi raja-raja Melayu itu tidak menyambut seruan Sultan Iskandar Muda, maka he took an effort. Dia ambil satu pendekatan, same things, benda yang sama, same methods, kaedah yang sama as had been done by Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Seperti kaedah yang sama seperti mana yang dibuat oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Iaitu apa? Iaitu dengan, okey, aku serang dulu negara hamba. Maka diseranglah Johor, diseranglah Deli, diseranglah kawasan di apa disebut tadi apa, Kedah, kemudian diseranglah Pahang. Pahang diserang dalam tahun 1618. Maka tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat tadi yang saya sebut tadi tu, Syekh Nuruddin Ar-Raniri menyebutkan ketika makna penyerangan Pahang itulah satu peristiwa hikmat dan ajaib oleh Allah Ta'ala kepada Sultan Iskandar Muda. Iaitu, masa dia menyerang Pahang, mengalahkan pemerintah-pemerintah yang mereka itu, masa tu Kesultanan Pahang, raja dia Sultan Ahmad Shah kedua. Maka masa Sultan Iskandar Muda masuk ke Istana Pahang, dia melihat akan satu anak kecil. Nampak? Dia punya plot nak sama macam cerita Thor tadi tu. Cuma dia sebut dalam Bustanul Salatin masa ni budak ni umur 7 tahun. Okey. Tapi ada pendapat yang mengatakan dia pi ke Aceh umur 7 tahun, tetapi masa Sultan Iskandar Muda jumpa tu dia budak lagi, dia baby lagi. Wallahu taala alam. Okey. Maka tapi yang pentingnya dia jumpa budak dalam istana, maka masa dia tengok budak tu, disebutkan oleh Sultan Syekh Nuruddin Ar-Raniri dalam Bustanul Salatin, masa dia tengok budak tu, petunjuk hikmat ataupun orang kata apa, orang-orang sufi ni depa pandai lah, orang keramat ni depa tahulah apa hijab ataupun macam satu orang kata ilham main kat dia, kata budak ni bukan celang-celang budak.
budak ni satu hari nanti bila dia besar, dia akan jadi somebody lah. Dia ni keturunan orang yang baik-baik, dan dia nanti besar nanti, hikmat, firasat Sultan Iskandar Muda mengatakan budak ni one day akan jadi orang yang hebat. Maka apa dia buat? Dia ambil daripada Pahang, dia bawa balik ke Aceh, jadikan anak angkat dia. Tapi kisah tu panjang lagi lah, di mana Sultan Iskandar Muda juga ambil kakak kepada budak tadi ni, jadikan isteri dia. Okay? Dan dia buat satu gunung yang cantik dekat Aceh itu, gunung buatan. Sebab bila mana isteri dia ni rindukan Pahang, teringat bukit-bukit di Pahang, gunung-gunung di Pahang, maka dia nak ubati rindu isteri itu, dia buat taman yang seakan-akan di Pahang, di Aceh tu. Sampai sekarang ada di kawasan disebut sebagai Gunungan. Kisah ni sama macam kisah dia buka nizar dengan seorang puteri Amethyst. Amethyst kan nama dia. Kemudian kisah Josephine dengan Napoleon, kisah Cleopatra dengan Julius Caesar, lebih kurang contoh dia ni. Shah Jahan dengan Mumtaznya kan. Baik, lebih kurang. Tapi saya bukan nak pergi yang tu, mungkin saya pergi tu episod lain. Tapi saya nak cerita ni, bila dia bawa balik budak tu, dia pesan kepada ulama'-ulama' yang di istana dia ni untuk jaga baik-baik akan anakku ini. Akan ku perhiasi dia dengan kelengkapan agama apa semua ni. Menjagai dia, jagailah olehmu baik-baik akan anak lelakiku ini, dipesan kepada para mufti dia tu kan. Maka dididiklah anak ini dengan ilmu persilatan, ilmu agama, ilmu firasat dan sebagainya. Sampailah budak ini bila membesar, budak ini dikahwinkan dengan anak dia sendiri. Maka budak tadi ni, yang anak Sultan Pahang ni, jadi anak angkat Sultan Iskandar Muda, sekaligus jadi menantu Sultan Iskandar Muda. Macam tu. Maka tuan-tuan, dia membesar dan sampai tahap apa tuan-tuan? Sebelum Sultan Iskandar Muda mangkat, dia mewariskan takhta dia kepada anak Sultan Pahang ini, yang digelarkan dengan nama Sultan Iskandar Tsani, Sultan Iskandar kedua. Sebab Sultan ini hebat, lebih kurang ayah dia. Tapi ayah angkat dia tau. Bayangkan. Sedangkan Sultan Iskandar Muda ada 4 orang anak lelaki lagi. Tapi anak lelaki yang pertama mati. Anak lelaki yang pertama mati. Kenapa? Dibunuh. Oleh siapa? Oleh dia sendiri, Sultan Iskandar Muda. Dia hukum rejam dengan batu sebab anak dia ini pi berzina. Setelah bedah masa perkahwinan, pi berzina dengan bini orang pula, dia rejam dengan batu. Hudud. Anak dia sendiri, dia tak peduli. Hukum Allah lebih besar. Kata-kata dia yang paling terkenal, dia kata apa? Mati anak terdapat kuburnya. Mati hukum, di mana akan cari gantinya. Lebih kurang macam itulah Al-Kamakal. Walaupun anak dia sendiri. Hang berzina, aku bunuh hang. So tinggal 3 orang putera dia. Ketiga-tiga ini tak dinaikkan jadi raja. Dia ambil anak angkat dia tadi ni, Sultan Iskandar Tsani, anak Sultan Ahmad Shah, yang dia ambil di Pahang dulu tu, maka diangkat jadi sultan. Memerintahlah Sultan Iskandar Tsani, disebutkan dalam Bustanul Salatin bagaimana Sultan Iskandar Tsani mewajibkan para tentera dia menipiskan misai, memanjangkan janggut, bersemayang 5 waktu, berpuasa, banyakkan sedekah dan keluarkan zakat fitrah. Ini Sultan Iskandar Tsani yang warak, yang macam ayah dia. Dan berjaya mengembangkan lagi empayar Aceh Darussalam. Darussalam ni negeri yang dapat Darussalam ni dekat Danau Melayu ada 2. Aceh Darussalam, Fatani Darussalam. Bila dapat Darussalam, rumah kesejahteraan. Maknanya memang besarlah empayar itu. Maka Aceh memerintah menelebar Nusantara, kekuasaan Aceh, sampai Portugis tak mampu bernafas dan angkat kepala pun, tunduk di bawah kekuasaan Aceh. Sampai Portugis mungkin semualah menyesal, aku tak tahu, tapi itulah perwira yang bangkit mengajar orang-orang Eropah Portugis itu, nak bagi tahu ini Islam Melayu yang tak boleh ditolak di tepi sesuka hati, yang tak boleh dijentik, yang tak boleh disigong, yang tak boleh didah kaki kami sesuka hati. Kami ada maruah dan jati diri kami. Kau jatuhkan Melaka, Aceh bangun membentuk Nusantara, mengusir kau pergi. Ini Sultan Iskandar Muda dengan firasatnya. Walaupun mungkin bapa-bapa mereka dahulu tak mahu berjuang, tetapi firasat dia terhadap anak itu diambil bela ke istana dia, dan dia melahirkan Iskandar yang kedua, Sultan Iskandar Tsani, yang dia jumpa ketika mana peperangan di Pahang. Alhamdulillah, seperti mana kisah Thor tadi tu, yang Odin jumpa Loki masa perang tu kan. Saya tak katalah cerita Avenger tu teori cerita Melayu. Tak tahulah kot dia baca, sebab
di London ada institut kajian teks sastra Melayu. Orang putih memang kaji. Saya baca satu teks tu, Hamzah Fansuri punya teks yang dikaji oleh Profesor, nama dia pelik sikit, VK Vronsky, VK saya ingat. Menarik, dia pun memang kaji. Mungkinlah inspirasi daripada situ. Tapi itulah sedikit sebanyak kisah tentang Sultan Iskandar Muda yang mengambil dan membela anaknya, anak angkatnya, anak Sultan Pahang, iaitu Sultan Iskandar Sani, yang memerintah Aceh Darussalam menjadi kuasa yang terbesar di Nusantara ketika mana era mereka. Teruskan bersama dengan channel ini, insya-Allah kita akan sajikan lagi kisah-kisah yang menarik. Kalau tuan-tuan ada request kisah-kisah apa yang tuan-tuan nak saya kongsikan, kalau saya tahu saya akan deliver. Kalau saya tak tahu, saya tak berani, saya takut. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.